Assalamualaikum. Anda kini bersama saya dalam rancangan Cakap-Cakap Orang Muda, dan saya hos anda untuk malam ini, Muhammad Akram. Pada malam ini, saya ingin berbincang satu perkara yang amat menarik. Satu isu walaupun tidak nampak besar, tapi sebenarnya agak beban kalau kita biarkan ia melarat. Isunya ialah, wajarkah kita berikan hak keselamatan kepada golongan LGBT? Sepertinya anda telah maklum, negara Malaysia termasuk negara-negara yang masih mengamalkan fahaman konservatif, iaitu fahaman yang bersandarkan kepada agama, tak kisahlah agama mana, telah melarang LGBT bertapak di negara kita dan negara mereka. Tetapi ia berbeza daripada negara-negara barat, kerana dalam negara-negara barat LGBT bebas diamalkan dan mereka cuba mengembangkan sayap mereka kepada negara-negara konservatif seperti negara kita. Oleh itu, golongan LGBT ni telah membuat, panggilnya, satu push ataupun satu tekanan kepada pihak dunia untuk menerima golongan ini ke dalam negara mereka dan tidak ditindas. Tapi sebelum itu, saya ingin menjemput saudara Haikal untuk menekan lebih makna lebih spesifik apa itu LGBT. Sila saksikan videonya. LGBT merupakan sebuah kaum, golongan dan organisasi yang terdiri daripada mereka yang mempunyai keinginan untuk mempunyai hubungan cinta atau seks yang bertentangan dengan hubungan yang normal, iaitu hubungan di antara lelaki dan wanita. LGBT ini secara spesifiknya terdiri daripada golongan L, lesbian, wanita yang berkeinginan mempunyai hubungan cinta dan seks sesama wanita. G, gay, lelaki yang berkeinginan mempunyai hubungan cinta dan seks sesama lelaki. B, bisexual, golongan yang mempunyai keinginan bercinta dan seks antara sesama atau berlainan jantina. T, transgender, individu yang menukarkan jantina asal mereka kepada jantina yang berlainan. Terima kasih kepada saudara Haikal kerana memberi makna spesifik untuk LGBT. Jadi kita bersambung kepada agenda kita pada hari ini, iaitu adakah LGBT ini sebenarnya diterima ke dalam negara, maafkanlah kesesalan saya, terutamanya kepada golongan-golongan muda, sebab golongan-golongan muda inilah yang akan menjadi pemimpin kita pada masa hadapan. Pihak LGBT ni sebab mereka tak boleh masuk ke dalam negara ini secara, panggilnya, official. So mereka cuba memasuki negara-negara konservatif dengan menggunakan media, dengan cuba menghasut orang-orang muda supaya menerima mereka dan akhirnya mengiktiraf hak keselamatan mereka. Oleh itu, saya saya telah menemu ramah beberapa individu yang daripada Universiti Kuala Lumpur, empat orang, namanya Firman, Zamir, Firdaus dan Afiq. Dan saya telah memberikan mereka 3 soalan dan 1 pandangan mereka terhadap isu ini. Nak tahu sama ada orang-orang muda ni tahu ke apa itu LGBT, adakah patut diberikan hak sama rata kepada mereka, dan mungkin pandangan pendek mereka. Oleh itu, marilah kita saksikan video mereka. Ini bermula pada
tahun 1860-an. Pada tahun 1860-an, pergerakan ini tidak diterima secara meluas di Amerika Syarikat. Terma yang pertama digunakan secara meluas adalah homoseksual. Pada asalnya, dibawa konotasi negatif. Ia telah digunakan oleh Omofomil pada 1950-an dan 1960-an dan kemudiannya gay pada tahun 1970. Terma yang kedua telah diterima pakai pertama oleh masyarakat homoseksual. Lal Olestem menggalakkan penggunaan terma minoriti seksual pada tahun 1960 sebagai analogi kepada tempoh etnik minoriti yang bukan berkulit putih. Apabila lesbian meraih identiti umum, frasa gay dan lesbian menjadi lebih binasa. Anak-anak perempuan belitis dilipat pada tahun 1970 disebabkan oleh pertikaian ke atas mereka, sama ada untuk memberi tumpuan kepada isu-isu feminis atau hak gay. Sebagai kesamaan satu keutamaan untuk feminis lesbian, perbezaan peranan antara lelaki dan wanita atau yang kurang sopan dan kewanitaan dilihat sebagai patriarki. Feminis lesbian memainkan peranan gender yang meresap tiba, serta Fauvism yang dilihat sebagai lelaki gay. Ramai feminis lesbian enggan bekerja dengan lelaki gay atau mengambil sebab-sebab mereka. Lesbian yang memegang pandangan yang lebih eselensis bahawa mereka telah dilahirkan menjadi homoseksual dan menggunakan huraian lesbian untuk menentukan tarikan seksual. Sering dianggap pemisah, pendapat marah lesbian feminin akan memudaratkan punca-punca hak gay, bisexual dan transgender. Orang juga memohon mengiktiraf sebagai kategori sah dalam masyarakat minoriti yang lebih besar. Selepas kegembiraan perubahan perikutan tindakan kumpulan dalam rusuhan Stonewall di New York dalam 1970-an dan awal 1980-an, beberapa orang gay dan lesbian menjadi kurang menerima orang bisexual dan transgender. Pengkritik berkata bahawa orang transgender telah bertindak keluar stereotip dan bisexual semata-mata lelaki gay atau wanita lesbian yang takut untuk keluar dan jujur mengenai identiti mereka. Setiap komuniti bergelut untuk membina identiti sendiri, termasuk sama ada dan bagaimana untuk menyelaraskan dengan jantina lain dan masyarakat berdasarkan seksualiti. Sekurang kali, tidak termasuk kumpulan kecil yang lain, konflik ini berterusan hingga ke hari ini. Sekitar 1988, aktiviti mula menggunakan istilah LGBT di Amerika Syarikat. Tidak sehingga 1990-an, dalam gerakan membuat orang gay, lesbian, bisexual dan transgender dihormati. Walaupun komuniti LGBT telah menyaksikan banyak kontroversi mengenai penerimaan sejagat kumpulan yang berbeza ahli individu bisexual dan transgender, khususnya yang kadang-kadang dipinginkan oleh masyarakat LGBT yang lebih besar. Istilah LGBT telah menjadi simbol positif kemasukan, walaupun LGBT tidak nominal merangkumi semua individu dalam masyarakat. Sebelum ini, ada lebih 20 negara mengiktiraf perkahwinan sejenis iaitu LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender. Terkini, Australia menjadi negara kedua selepas Taiwan di benua Asia yang membenarkan perkahwinan sesama jenis ini. Biar tidak semua negara menyetujui perkahwinan ini, malah di Afrika 37 buah negara memperuntukkan undang-undang anti-gay. Dikabarkan jika ada kehadiran pemimpin gay di sana, mereka sesuatu yang sukar maupun dibayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita bincangkan pasal soalan yang tadi. Mula-mula saya nak bagi tahu apa itu LGBT. LGBT ni dia cuba nak mengubah fitrah semula jadi dan juga manusia yang terpesong daripada kemanusiaan dia, sebab LGBT ni dia telah lari dari fitrah asal dia. So dari segi politik lah kan, korang rasa diorang dapat ke mengubah kerajaan untuk menjadi lebih baik? Sejajar ke dengan perkembangan zaman ini? Kalau dari segi Islam, memang sudah terang lagi bersuluh yang golongan-golongan ini memang patut dicegah dan wajib ditolak serta-merta. So, jadi tanggungjawab kita sebagai ataupun tanggungjawab kerajaan, dia kena pulangkan balik. Kalau yang lelaki, ubah diorang jadi lelaki yang asal, dan kalau yang perempuan, dia kena usaha.
Sebab itu tugas dan tanggungjawab kerajaan Malaysia. Sebab dia ada kuasa atau dia ada apa, dia kena usaha ke arah itu. Sebab kalau tidak, kita tidak boleh biarkan benda ini. Sebab benda ini memang adalah salah satu benda yang sangat negatif dan juga boleh merosakkan perkembangan zaman sekarang dan di masa hadapan nanti. Bukan setakat Malaysia, tetapi di seluruh dunia. So itulah jawapan saya. Sekian, terima kasih. Jadi terima kasih kepada Muhammad Akram yang menanyakan soalan. Jadi pertama sekali, sekiranya saya diberi peluang untuk menjadi pemimpin negara, saya akan tidak sesekali mengiktiraf maupun memberi hak kesamarataan kepada golongan LGBTQ kerana ia dapat memberi banyak kesan negatif yang dapat memberi impak yang buruk terhadap negara dan masyarakat. Antaranya ialah ia dapat memberi ancaman yang besar terhadap keharmonian dan keamanan agama di Malaysia. Golongan LGBTQ yang semakin meningkat di dalam kalangan rakyat dapat memesongkan agama mereka sendiri kerana tiada lagi agama yang menyokong perbuatan LGBTQ yang melawan hukum fitrah lelaki dan perempuan, termasuklah agama Islam yang langsung melarang penganutnya untuk mendekati perbuatan LGBTQ. Selain itu, golongan LGBTQ juga menjalani gaya hidup yang negatif yang menyumbang penyakit seperti AIDS, HIV dan penyakit kelamin iaitu STI. Jadi umat Islam menganggap isu ini sangat serius kerana ia dapat mempengaruhi minda generasi muda yang mampu mendekati perbuatan LGBTQ. Kita dapat lihat sebagai contoh gaya hidup masyarakat barat yang membenarkan golongan LGBTQ di negara mereka, dan kita sudah lihat sudah banyak golongan remaja yang sudah terlibat dalam perbuatan LGBTQ. Jadi perkara ini dapat meruntuhkan asas tamadun manusia dan budaya negara jika golongan LGBTQ meningkat di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat yang boleh saya berikan kepada yang menonton video ini ialah, sebagai manusia yang waras, kita haruslah menyedari bahawa perbuatan LGBT itu adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum perhubungan antara manusia dan perlulah kita menjauhkan diri dari perbuatan ini. Ibu bapa juga memainkan peranan yang tinggi dalam hal ini dengan memberikan didikan agama secukupnya kepada anak-anak dan melarang mereka daripada melakukan perkara tersebut agar dapat mengelakkan lahirnya generasi muda yang songsang. Kerajaan pula perlulah memandang serius tentang isu ini dengan mengetatkan undang-undang negara agar kegiatan LGBT ini tidak menular dan merosakkan generasi baharu negara. Kesimpulannya, isu-isu LGBT ni perlu dan berat, terutamanya kepada golongan-golongan muda. Dan saya amat gembira apabila mendengar jawapan daripada anak-anak muda kita ni. Hanya mereka masih sedar akan bahayanya gerakan ni kepada negara kita, sebab LGBT ni boleh banyak beri kesan buruk. Yang pertamanya, kita boleh sentuh pada aspek kesihatan. Malaysia ni sekarang ni kalau dalam ranking masalah AIDS tu agak tinggi, dan dengan adanya LGBT ni dia orang boleh akan mampu menyumbang kepada peningkatan kes-kes ini, sebab LGBT ni dia menggalakkan hubungan antara sesama jenis, dan seperti yang kita maklum, contohlah homoseksual sebenarnya antara penyumbang utama dalam kes AIDS. Dan bukan tu aja, bila kalau dalam Islam telah dalam Al-Quran sendiri telah diceritakan bahawa kaum Nabi Lut dalam surah Asy-Syu'ara telah ditimpakan bala disebabkan kaum Nabi Lut sendiri mengamalkan homoseksual. Dan walaupun Nabi Lut cuba memerangi pemikiran ini, tapi tidak berjaya. Jadi Allah telah jatuhkan bala
kepada kaum-kaum ini. Dan kalau kita tak masih syak wasangka lagi, kita boleh tengok daripada Pompei. Pompei sendiri telah ditimpakan bencana letusan gunung berapi disebabkan masyarakat mereka telah mengamalkan hubungan sesama jenis. Oleh itu bukan kepada orang-orang muda sajalah, kepada semua masyarakat, cubalah bendung pergerakan ni daripada menyedak masuk ke dalam negara kita. Kalau yang dah tersimpang tu, InsyaAllah saya yakin kita boleh berubah daripada buruk kepada lebih baik. Cuba slow-slow, start dengan slow. Okeylah, itulah daripada saya. Saya terima kasih lagi kepada saudara Haikal, Firman, Zamir, Firdaus dan Afiq kerana sudi bertemu ramah saya Husana untuk rancangan ini. Terima kasih. Selamat malam.